Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab itu kadang perubahan berlaku dalam rumah tangga, kadang perubahan berlaku setelah berpisah, kemudian bina balik rumah tangga tersebut. Wallahu alam. Saya jawab umum ya, jangan menuduh saya umpama seperti saya menggalakkan perceraian. Saya cuma nak beri persepsi yang berbeza, jangan melihat perceraian semuanya buruk. Kamai lagi tanya soalan. Ustazah ada maksud apa-apa tak mimpi kahwin kawan baik? Doakanlah, kalau dah suka kan, doalah kahwinan kawan baik. Saya nak jawab ada satu soalan yang saya kena jawab. Ada yang tanya soalan, Ustazah, betul ke tak cium bau syurga bagi isteri yang minta cerai daripada suami? Soalan tu di awal-awal tadi dan soalan tu berulang. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hadis Nabi yang bermaksud perkara yang halal namun dibenci oleh Allah adalah cerai, adalah bagi penceraian yang tak mengikut syariat. Suami baik, suami soleh, suami bertanggungjawab, tapi masalah isteri tu, contoh isteri dah suka orang lain, isteri masalah tu pada isteri tu, faham ya? Dan dia tak ada sebab syar'i pun. Kenapa minta cerai ni puan? Pengalaman saya jadi pembicara ya, saya dah tak ada perasaan dah pada suami saya. Ada sebab lain? Tak ada. Tawar hati je, hati dah tawar. Sebab apa? Sebab sikap suami? Tak ada, suami saya okey, suami saya baik. Cuma tu ada cerita tu, rupanya jumpa balik, reunion lah, begitu beginilah, hati beralih pada orang lain lah, dah ada orang mengorak dia, suka lah, apalah, cerita macam-macam lah. Jadi bila dia tetap minta cerai dalam keadaan tak ada sebab syar'i, inilah yang disebut sebagai yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada sebab yang syar'i, suami tak solat sampai menjejaskan tak solat ni perkara besar ya. Kalau isteri minta dengan mahkamah untuk fasakh, untuk minta dibubarkan perkahwinan sebab suami tak solat, setelah isteri ni dah berusaha dan dibimbangi akhlak buruk, tak solat ni besar, boleh terbatal akidah, boleh terbatal ibadah semua, subhanallah tuan-puan sekalian, dan dibimbangi dia akan mempengaruhi anak pula tak solat, maka isteri ni ada sebab syar'i yang besar. Dan kalau mahu fasah boleh lulus tuan-puan sekalian, walaupun suami tu penyayang, walaupun bagi nafkah, walaupun sekian, sebab solat benda basic. Jadi jangan mudah-mudah nak menghukum seorang wanita itu tak cium bau syurga sebab minta cerai. Tengok apa yang dia minta, kenapa dia minta, sebab apa. Subhanallah. Ada ustazah yang minta cerai ni sebab dia tidak mampu untuk poligami. Suami baik, suami boleh mampu, suami sekian-sekian. Tapi sebab isi dia dah cuba dan dia tak mampu, jadi kehidupannya dalam kemurungan, dia dalam keadaan sedih, dia dalam keadaan memberontak, dia dah mula kasar dengan suami, dia hilang diri dia. Maka dalam situasi begini juga ada pertimbangan syarak, dibolehkan isteri meminta cerai apabila dah berlaku darar, maksudnya kemudaratan dan keburukan dari segi mental isteri, emosi isteri, fizikal isteri. Subhanallah, saya bukan bercakap berlandaskan emosi ya, tapi kalau orang dengar emosi, dia akan marah. Ustazah ni ajar supaya orang tuntut cerai. Soalannya poligami ataupun pernikahan kedua ketiga berkisar tentang suami je. Isteri tak ada pilihan melainkan redha. Isteri tak ada pilihan melainkan terima. Subhanallah. Memang ada wanita yang boleh terima, bahkan ada suami yang stres sebab isteri paksa kahwin 2-3. Saya jumpa macam-macam kes. Saya perunding rumah tangga dulu selama 4 tahun. So emosi tak boleh samakan. Orang tu boleh terima, kenapa kau tak boleh terima? Tak boleh, ia berbeza. Kadang ada trauma family, kadang ada trauma masih kecil. Ada orang memang tak cukup kasih sayang, jadi bila dia kahwin, kasih daripada suami tu sangat besar makna dia. Jadi ujian bagi dia yang berat berbanding orang lain. Takungan emosi, takungan kasih, semua tu berkait. So kalau bab berpisah, bercerai, kalau orang kata ustazah memang tinggilah sekarang statistik perceraian, memang akhir zaman memang itulah lumrahnya. Faktor utama adalah agama, bukan kewangan. Ini pengalaman kami ya, pegangan agama. Sebab bila agama tu kuat, kalau agama tu kuat, jaga solat, jaga ibadah, agama kuat,
ujian yang datang dalam bentuk sakit ke, bentuk ekonomi ke, bentuk salah faham ke, orang ketiga ke, bila agama tu kuat, Masya Allah, insya Allah kuatlah hubungan suami isteri tu. Tapi kalau agama tak kuat, tak jaga solat paling utama, punca utama tak jaga solat, walaupun yang lain semua okey, boleh sahaja berlaku keruntuhan rumah tangga. Sebab tak ada barakah, tak ada kasih sayang yang Allah redha. Macam mana Allah nak redha kepada pasangan yang tak solat? Bagaimana nak turunnya rahmat Allah dalam sebuah rumah yang tak solat? Sebab itu Nabi sebut apa? Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur, iaitu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kalau solat pun tak, bagaimana nak baca Quran? Orang yang solat automatik dia baca Quran, sebab dalam solat ada bacaan Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, cuba tengok kubur tu gersang. Mana boleh kita duduk lama-lama, pagi sampai petang, pagi sampai malam kubur. Kubur ni memang tempatnya adalah gersang, tempatnya sunyi, tempatnya bukannya tempat yang meriah, bukan tempat yang indah, bukan seronok kita duduk lama-lama. Jadi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, yang tidak didirikan solat, ibarat seperti kubur, dan penghuninya seperti mayat. Kubur rumah dan penghuni rumah yang tidak didirikan solat dan tidak dibacakan Al-Quran seperti mayat tapi hidup. Maksudnya tidak ada roh, tidak ada kasih sayang yang subur dalam rumah tangga tersebut. Yang ada mungkin nafsu. Tuan-puan kena faham, binatang pun kita boleh tengok antara ibu kucing dengan anak kucing. Ibu dengan anak mereka itu yang ada adalah nafsu. Allah berikan nafsu kepada binatang sampai mereka boleh berkasih sayang. Sama manusia, sama ada kita berkasih sayang dengan pasangan, dengan anak atas dasar nafsu. Sebab nafsu tu fitrah. Memang fitrah, bila benda bernyawa dia ada kasih sayang. Ataupun kasih sayang yang wujud dalam rumah tangga itu adalah suci murni daripada Allah. Datang daripada Allah yang Rahman, yang Rahim, pengasih, penyayang, yang Wadud, yang Maha Cinta. Kalau kasih sayang yang ada dalam pasangan itu datang daripada Allah, bukan daripada hawa nafsu, maka Allah yang akan jaga kasih sayang dalam rumah tangga tersebut. Allah akan pelihara. Subhanallah. Jadi, tuan-puan dimati Allah sekalian, akhir zaman ni jangan mudah nak menuduh seseorang perempuan yang meminta cerai, terus tak cium bau syurga, terus dilaknat oleh Allah, terus buat sesuatu yang Allah tidak suka. Sebab kita tidak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Dan semua orang berhak untuk bahagia. Boleh jadi dengan perpisahan wanita ini dapat dirinya semula ketenangan dan kebahagiaan. Subhanallah. Dan jangan mudah juga jah seorang lelaki yang melepaskan seorang isteri, menceraikan. Boleh jadi dia ada sebab yang kukuh untuk melepas dan menceraikan isteri. Tuan-puan sekalian, saya dah jumpa banyak kes seorang wanita yang tetap setia dengan suami, sabar dengan suami, dah 20 tahun, 30 tahun kahwin. Wanita ni umur dah 60 lebih, 50 lebih. Sabar dengan apa? Suami yang tak solat. Namun dia datang kepada saya, kata, "Ustazah, saya boleh sabar dengan suami saya tak solat selama ni. Saya doa. Tapi sekarang Allah uji anak saya yang saya didik dengan baik. Masa kecil sentiasa solat, sekarang tak solat." Bila saya tanya kenapa, dia jawab, "Ayah pun tak solat. Anak ni dah kahwin, Ustazah, dah ada anak. Sekarang isi dia mengadu bahawasanya anak saya lelaki, anak lelaki saya ni tak solat." Sebab apa? Anak ini membesar melihat ayahnya tak solat. Dan ayahnya nampak okey je. Ayahnya sekian-sekian. Dan bila anak ni tak solat, dia menghujahkan ayah. Sebenarnya sangat susah, sangat berat ujian bila nak mendidik dalam sebuah rumah tangga. Kalau isteri hala tuju lain, suami hala tuju lain, anak keliru. Mak ajak sini, ayah ajak sini, ataupun ayah jalan yang baik, ibu pula terbalik, maka anak ini dia melihat, bukan hanya mendengar. Dia boleh dengar teguran mak, teguran ayah, tapi apa yang lebih kuat mempengaruhi si anak adalah mata yang melihat. Subhanallah. Sebab itu saya bukan nak suruh memandang positif kepada perpisahan ataupun perceraian, tapi bila saya jadi perunding cara rumah tangga, akhirnya ada beberapa kes saya pula yang menyarankan lebih baik berpisah, puan. Mudah-mudahan dengan perpisahan ini memberikan pengajaran yang lebih baik kepada suami. Setelah berusaha pelbagai cara, berusaha sekian-sekian, dan Alhamdulillah ada banyak kes lepas perpisahan suami ni betul-betul tertampar. Selama ini dia tak nak berubah, dia tidak serius berubah menjadi suami yang baik, ayah yang baik.
Sebab isteri ni dia tidak betul-betul buat apa yang dia nak, apa yang dia cakap. Akhirnya bila isteri buat, suami tertampar dan dia rasa betul-betul kehilangan isteri dan anak-anak. Lalu suami ni berubah, jaga solat, pergi masjid. Ketika inilah bila perubahan yang benar-benar berlaku, isteri ni terima suami dan kahwin balik. Ataupun rujuk, ataupun kahwin balik. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kes-kes yang kahwin balik lepas 5 tahun. Saya jumpa ustazah, alhamdulillah lepas 5 tahun kami kahwin balik. Saya tunggu dia berubah dalam tempoh perkahwinan, dia tak berubah ustazah. Macam-macam cara ustazah. Dan saya tak boleh tunggu. Sebab dalam proses menunggu ini anak saya semakin membesar. Dan alhamdulillah suami saya betul-betul berubah dan saya yakin dia berubah. Dan kami dah kahwin balik. Doakanlah perkahwinan kami yang kali kedua ni. Allah rahmati, Allah jaga. Dan lebih bahagia daripada dulu. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu kadang perubahan berlaku dalam rumah tangga. Kadang perubahan berlaku setelah berpisah. Kemudian bina balik rumah tangga tersebut. Wallahu'alam. Saya jawab umum ya. Jangan menuduh saya umpama seperti saya menggalakkan perceraian. Saya cuma nak beri persepsi yang berbeza. Jangan melihat perceraian semuanya buruk. Sebab yang dikatakan dibenci oleh Allah adalah perceraian yang berlaku tanpa sebab syar'i. Faham ya? Sebab itu kalau kita kaji bentuk-bentuk perceraian yang berlaku di zaman Nabi, bahkan Nabi pernah membenarkan seorang wanita memohon khuluk, tebus talak daripada suaminya. Bukan sebab, bahkan dia yang dijodohkan oleh Rasulullah dengan seorang lelaki ni baik. Seorang wanita ni, kemudian dia datang jumpa Rasulullah, dia pergi bagi tahu, ya Rasulullah, aku ingin minta berpisah, tebus talak. Maksudnya pulangkan balik mas kahwin dan berpisah. Sesungguhnya dia puji suami dia, akhlaknya baik, agamanya baik, cuma aku tidak mampu menerima dari sudut tak sekufu dari segi rupa. Wanita ni bangsawan, cantik, indah, semua sekian-sekian, tetapi suami ni memang rupa parasnya terlalu jauh sangat beza. Jadi isterinya tidak mampu nak menunaikan keperluan nafkah batin ataupun nak melayani suami tu disebabkan sebab itu, tuan-puan sekalian. Maka Nabi suruh dia khunuk, maksudnya tebus talak. Dan banyak lagi situasi-situasi. Sebab itu kalau kita lihat akhir zaman ni perceraian semakin meningkat, faktor utama sebenarnya faktor agama. Subhanallah.